Hai anda semua, tahukah anda tentang pengupayaan atau seringkali disebut sebagai empowerment dalam bahasa Inggeris? Ingin tahu tentangnya? Mari bersama saya di dalam video ini untuk mendengar kupasan berkaitan konsep ini di dalam organisasi pendidikan. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengupayaan? Sebenarnya proses ini berlaku dalam organisasi kita tanpa kita sedari. Saya beri contoh, misalnya seseorang ketua anda memberikan tugas dan kepercayaan kepada anda untuk melaksanakan tugas tersebut. Itulah dinamakan pengupayaan. Dalam sesebuah organisasi pendidikan, misalnya sekolah, pengupayaan berlaku di dalam segala aspek seperti aspek kurikulum, ko-kurikulum, pengurusan, pentadbiran dan sebagainya. Satu asas penting yang mengaitkan antara kepimpinan dengan pengupayaan ialah berkaitan dengan kuasa dan kuasa yang diagihkan. Justru, kalau kita lihat dalam definisi-definisi yang diberikan, konsep ini seringkali dikaitkan dengan pengagihan kuasa. Kita lihat kepada definisi yang diberikan oleh Tan Sri Datuk Seri Dr. Wan Muhammad Zahid Muhammad Nordin. Beliau mengatakan bahawa pengupayaan itu adalah satu bentuk proses pengagihan kuasa secara bijaksana dan budi bicara dalam merancang cara-cara yang terbaik untuk melaksanakan pengurusan perubahan seperti pengurusan kurikulum, hal ehwal murid dan ko-kurikulum dengan cara yang sesuai, cekap dan berkesan. Manakala Muhammad Anwar, Azizi Yahya dan Hamdan Zainal Al-Fuad 2004 mengatakan pengupayaan dalam konteks pendidikan ialah satu proses yang diberikan oleh sekolah kepada guru untuk membangunkan kecekapan diri untuk tanggungjawab dan mampu menyelesaikan masalah yang timbul. Manakala Abdul Syukur Abdullah pula berpendapat melalui pengupayaan guru akan bertindak lebih profesional kerana ia akan melahirkan sikap accountability dan sepunya. Dalam definisi yang diberikan ini, dapat kita simpulkan bahawa perkara-perkara yang melibatkan pengupayaan adalah satu proses pengagihan kuasa agar organisasi dapat diuruskan dan dipimpin dengan teratur, cekap dan berkesan dan pengikut dapat memberikan komitmen dan dapat menunjukkan usaha mereka untuk melaksanakan sesuatu tugas dan tanggungjawab. Ken Blanchard et al. 1996 menerangkan bahawa pelaksanaan pengupayaan merupakan proses yang berterusan dan melibatkan tiga kunci utama iaitu perkongsian maklumat dengan kaki tangan. Dalam hal ini, ia berkait rapat dengan proses pembuatan keputusan. Pengupayaan ini adalah bersifat kepercayaan, maka perkongsian maklumat amat penting untuk pihak pengikut turut sama memberikan input ataupun maklum balas terhadap sesuatu perkara dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua ialah mencipta autonomi dalam sempadan. Dalam hal ini, individu yang terlibat dalam pengupayaan itu mempunyai autonomi untuk merancang dan menetapkan strategi terbaik yang perlu diambil, namun wujud sempadan kuasa autonomi tersebut kerana
Usaha yang dirancang untuk dilaksanakan haruslah dimaklumkan kepada pemimpin utama dan mendapat persetujuan daripada beliau. Lazimnya, kelulusan diberikan memandangkan pengupayaan melibatkan individu yang mempunyai kebolehan dan pakar dalam bidang yang diupayakan. Dan yang ketiga adalah menggantikan sistem hierarki tradisional kepada pasukan terarahkan diri. Jika kita lihat dalam sistem hierarki tradisional, pemimpin utama memainkan peranan yang sangat penting. Setiap keputusan adalah bergantung kepada keputusan mereka. Tetapi dalam pengupayaan, kuasa diberikan kepada individu yang dipercayai. Jadi, pemantauan akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin utama. Mari kita lihat contoh pengupayaan dalam kisah Puan Murni. Puan Murni adalah seorang guru berpengalaman. Beliau dilantik menjadi Ketua Bidang Sains Sosial di sebuah sekolah yang dinamakan SMK Pinang Sebatang. Tuan Pengetua sekolah berkenaan menaruh kepercayaan kepada beliau untuk menguruskan hal ehwal dalam bidang sains sosial meliputi hal-hal merancang dan melaksanakan apa juga strategi dan tindakan dalam membantu meningkatkan pencapaian murid dalam bidang tersebut. Namun, dalam setiap perancangan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Puan Murni haruslah dibincangkan dan dimaklumkan kepada pengetua sekolah tersebut supaya sumber yang sesuai diperuntukkan bagi menjayakan pelaksanaan usaha Puan Murni. Mengapakah Puan Murni perlu berbincang dan memaklumkan kepada Tuan Pengetua? Yang pertama, untuk mendapatkan kebenaran kerana otonomi Puan Murni adalah bersempadan. Yang kedua, untuk mendapatkan sumber bagi pelaksanaan aktiviti. Dan yang ketiga, pelaksanaan yang dilakukan haruslah dalam pengetahuan pemimpin utama iaitu Tuan Pengetua.